Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah si pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmatnya masih lagi menggunakan kepada kita kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga selaku talibul ilmi dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya mengucapkan salam sejahtera dan kata-kata aluan kepada Ustazah Ilda, Ustazah Nur Ida binti Ustazah Ida Hayati binti Ilyas, itu pensyarah bagi khusus PIMK 3263 pengajian kurikulum PI. Baik, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan isu yang mana sering berlegar dalam permasalahan di sekolah rendah, yang mana isu ini adalah berkaitan dengan tahap penguasaan bacaan Al-Quran yang lemah dalam kalangan murid di sekolah. Baik, kita akan lihat yang pertama, iaitu dari segi pengenalan. Al-Quranul Karim adalah sebuah mukjizat yang agung, yang mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi membenarkan ajaran syariat sebelumnya dan juga menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga terbentuknya satu ajaran yang universal dari berbagai aspek, sama ada material, spiritual, jasmani, rohani, dunia dan juga akhirat. Jadi begitulah kesempurnaan Al-Quranul Karim yang mana yang wajib dipelihara melalui penguasaan bacaan dan hafazan Al-Quranul Karim dengan baik mengikut hukum tajwid yang tepat. Jadi berdasarkan penakrifan berkaitan dengan Al-Quranul Karim, kita sedia maklum bahawa Al-Quranul Karim merupakan satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang mulia, mukjizat yang agung yang mana menjadi petunjuk kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Saya akan memetik satu ayat dan satu ayat lagi pada surah Al-Baqarah, iaitu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Jawabnya berada pada surah Al-Baqarah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Jadi dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ataupun memberitahu bahawa sering menjadi persoalan bagi manusia-manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada muka surat yang kedua. Kalau kita semak adalah Al-Quranul Karim, muka surat yang ketiga, muka surat yang kedua, maafkan saya, iaitu Alif Lam Mim, yang maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya telah diutuskan, telah diturunkan zalikal kitabu la raiba fihi, di mana kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan antara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fihi, yang mana tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, yang mana menjadi petunjuk kepada sekalian makhluk, bukan sahaja manusia, akan tetapi binatang, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapat rahmat daripada Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Jadi itulah membuktikan bahawa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang agung, yang mana yang patut kita muliakan, yang patut kita sanjungi. Oleh itu perlunya untuk kita mentadabbur, kita menghayati Al-Quranul Karim, kita perlu memperbaiki hukum tajwid. Jadi kita akan teruskan pembentangan dengan slide yang seterusnya.
iaitu punca-punca kelemahan dalam penguasaan Al-Quranul Karim. Baik, kita akan lihat yang pertama adalah berkaitan dengan guru. Guru itu sendiri kurang pengetahuan dan kurang menjiwai dalam satu-satu apabila mempelajari ataupun mengajar anak-anak murid. Kita lihat poin yang pertama, iaitu mereka didapati kurang, mereka yang ini guru-guru didapati kurang menguasai kemahiran atau pengetahuan yang lebih tinggi dan mencabar. Contohnya ilmu tajwid dan tanda-tanda bacaan, menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan membaca Al-Quran di khalayak ramai. Ada juga sesetengah guru yang mana mendapat pendedahan awal pembelajaran, akan tetapi mereka mempelajari satu perkara itu dan mendapat pembelajaran itu daripada guru-guru yang tidak bertauliah. Oleh yang demikian menjadikan ilmu-ilmu yang diterima oleh mereka kadang-kadang tidak betul, kadang-kadang tidak ditapis, yang menyebabkan ilmu yang diturunkan pula kepada pelajar-pelajar, kepada murid-murid itu tidak betul dan tidak sepatutnya tidak diterima oleh murid-murid. Kita lihat cara mengatasi pula. Seterusnya kita lihat cara mengatasi bagaimana kita nak mengatasi masalah iaitu dalam aspek, dalam isu guru sendiri ataupun asatizah sendiri tidak menguasai ilmu pengetahuan yang sedia ada. Jadi yang pertama adalah setiap kelemahan itu perlu dipelajari daripada pihak yang mempunyai kemahiran dalam bidang tersebut. Suka untuk saya mengambil sedikit contoh daripada petikan tersebut, iaitu apabila kita hendak mempelajari tajwid, hukum tajwid dan Al-Quranul Karim, maka kita perlu merujuk kepada pakarnya. Apabila kita hendak bertanya berkaitan dengan Al-Quran, maka kita perlu merujuk pada guru Al-Quran. Adapun apabila kita mempelajari hukum akidah, hukum hakam dan sebagainya, maka kita perlu merujuk kepada pakar yang layak pada bidang tersebut. Manakan mungkin untuk kita mempelajari sesuatu hukum hakam itu berkaitan dengan Al-Quranul Karim, lalu kita bertanya kepada doktor gigi. Mana mungkin dapat dijawab, dapat diterangkan oleh doktor gigi, kerana itu bukan bidang mereka. Jadi yang kedua adalah berkaitan dengan penekanan akhlak mulia. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis yang berikut, hadis yang kedua, kita lihat ada dua petikan yang saya ambil daripada firman Allah dan juga hadis Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran Karim yang bermaksud, dan sesungguhnya kamu yakni Muhammad SAW benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dan pada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya aku telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi jelaslah bahawa di sini akhlak ini merupakan satu cabang, satu perkara yang sangat penting apabila kita menuntut ilmu ini. Kerana kata pepatah Arab menyebut al-akhlaq qabla al-ilmu, al-adab qabla al-ilmu. Apabila kita nak mendapatkan satu ilmu itu, mana mungkin kita nak dapat satu ilmu sekiranya kita tidak ada adab. Jadi penekanan adab itulah yang penting, yang sepatutnya guru tersebut mengamalkan adab-adab tersebut supaya menjadi role model kepada pelajar, kepada murid untuk dicontohi. Kita lihat yang ketiga adalah penekanan ilmu tajwid pada guru itu sendiri. Ada setengah asatizah yang mengajar, kita lihat hanya pengetahuan umum sahaja, pengetahuan asas sahaja yang diketahui apabila mengajar. Apabila ditanya berkaitan dengan hukum hakam yang lebih mendalam, dalam hukum tajwid yang lebih mendalam, maka dia tidak dapat menjawab. Maka itulah yang sering menjadi permasalahan. Akhirnya pelajar tersebut jadi tidak berminat untuk mempelajari Al-Quran, disebabkan oleh asatizah guru-guru Al-Quran yang mana kurang ilmu pengetahuannya dalam bidang yang dipelajarinya, yang diajarnya. Jadi kita lihat slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan ibu bapa. Peranan ibu bapa, kurangnya penekanan daripada ibu bapa. Jadi kita lihat yang pertama adalah sikap ibu bapa, iaitu kurang memberi penekanan ilmu tajwid terhadap penguasaan kemahiran Al-Quran. Kita lihat pada hari ini, pada era globalisasi ini, ibu bapa sibuk dengan pekerjaan. Ibu bapa terlalu mementingkan, sehingga tidak ada masa untuk memperuntukkan masa untuk anak-anak.
Jadi hal ini menyebabkan anak-anak diabaikan, anak-anak ketinggalan dari segi ilmu Al-Quran. Jadi ibu bapa yang mementingkan pencapaian akademik, ini satu lagi faktor yang hanya mementingkan pencapaian akademik berbanding dengan Al-Quranul Karim. Maka apabila ibu bapa ini anak-anak tidak dapat mencapai target yang mana penetapan contohnya cemerlang dari segi semua subjek sains, biologi dan sebagainya, maka ibu bapa akan sedih, ibu bapa akan marah. Mengapa tidak sampai tahap tersebut? Akan tetapi apabila Al-Quranul Karim tidak dapat dikuasai oleh anak-anak, ibu bapa tidak risau. Mahalkan tiada, macam seolah-olah tiada apa yang berlaku. Jadi perkara inilah yang perlu diatasi oleh kita semua, yang perlu diambil berat oleh ibu bapa sendiri, kerana Al-Quran inilah merupakan kita punya petunjuk, merupakan kita punya bantuan yang mana di yaumul qiyamah Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita. Kerana apa? Dunia ini hanyalah rumah singgah. Dunia ini hanyalah tempat kita berehat sebentar, untuk kita mengumpulkan amal ibadat kita, untuk kita mengumpulkan segala kebaikan kita, untuk kita menetap di hari akhirat yang mana dinamakan sebagai jannatul. Baik, kita lihat bagaimana cara mengatasi isu ataupun berkaitan dengan ibu bapa ini. Jadi yang pertama adalah memperuntukkan masa. Saya ambil sikit je daripada slide yang saya buat, itu adalah panjang. Saya mengambil poin itu masa. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mafhumnya dalam surah Al-'Asr Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu menyebutkan berkaitan dengan masa, bahawa menunjukkan pentingnya masa ini. Wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam kealpaan, dalam kelalaian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman yang mana? Wa 'amilus salihat, yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, yang mana berpesan-pesan kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan kepada kebaikan. Jadi jelas di sini menunjukkan bahawa masa itu sangat penting. Pepatah Melayu mengatakan masa itu emas. Pepatah Arab juga menyebut as-sa'ah kas-saif, iaitu berkaitan masa itu umpama pedang. Sekiranya kita tidak motong, maka dia akan potong kita. Itulah yang menunjukkan bahawa masa itu sangat penting. Jadi apa yang saya nak sebut berkaitan dengan memperuntukkan masa ini adalah ibu bapa yang sibuk bekerja sehingga balik malam dah lewat, tidak sempat untuk meluangkan masa bersama anak-anak, maka perlulah memperuntukkan masa untuk bersama-sama dengan anak-anak. Sekiranya pada hari Isnin sehingga Khamis, Isnin hingga Jumaat tidak sempat untuk bersama dengan anak-anak, maka perlulah mengisi ruang bersama-sama dengan anak-anak, dengan keluarga pada hujung minggu. Contohnya seperti Sabtu dan Ahad, pada awal pagi selepas subuh, kita buat tadarus Al-Quran bersama ahli keluarga. Itu lebih baik kerana mahabbah wa rahmah. Apabila keluarga itu menitik beratkan agama Islam dalam keluarga, maka insya-Allah keluarga tersebut akan bahagia. Jadi apabila melakukan tadarus Al-Quran sedikit sebanyak, semua akan mendapat manfaat. Anak-anak akan mengetahui hukum tajwid, anak akan memperelok lagi bacaan, dan semua ahli keluarga juga mendapat mempelajari berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, membina komunikasi efektif, seperti mana yang tadi, ibu bapa lebih memahami anak-anak, cuba untuk rapat dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak pun sampai pelik, sampai hairan apabila ibu bapa buat baik, buat manja sikit, anak-anak kenapa ni? Jadi merasa seperti janggal apabila ibu bapa itu tidak mesra dengan anak-anak. Jadi kita kena biasakan, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa, insya-Allah. Dan yang seterusnya adalah mengetahui tahap intelek anak-anak.
perlulah mengetahui bagaimana tahap. Jadi apabila kita dapat tahu tahap intelek anak-anak itu, maka kita dapat selaraskan, kita dapat kita dapat mengajar anak-anak selaras dengan pengetahuan mereka. Sekiranya mereka hanya mampu pada muqaddam ataupun iqra' yang ke-6, iqra' yang ke-4, maka kita selaraskan. Jangan apabila mereka mempelajari iqra' yang ke-4 kita mengajar Al-Quran terus, maka ia tidak betul. Sebab tu al-ilmu itu satu persatu kita mengajar, kerana sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dan yang terakhir adalah pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Apabila ibu bapa hanya mengajar duniawi sahaja, tidak menitik beratkan sehingga mengabaikan pembelajaran agama, pembelajaran Al-Quranul Karim kepada anak-anak. Jadi satu contoh yang mana sangat elok, yang sekarang ini Mahat Tafiz saya ambil contohnya, yang seimbang dunia dan juga akhirat, yang ada kedua-duanya dari segi ilmu sainsnya, ilmu biologinya, ada usuluddinnya, dan juga diterapkan ilmu Al-Quran, di samping hafiz juga, hafiz Al-Quran, menghafal Al-Quranul Karim Allah. Jadi Allah SWT telah berjanji bagi ibu bapa yang anaknya ada yang menghafal Al-Quran, maka akan disarungkan, akan diberikan mahkota yang bercahaya di yaumul qiyamah, akan sebab kelebihan anak-anak tersebut apabila menghafal dan memelihara kalamullah. Allahu Akbar. Jadi yang seterusnya, yang terakhir adalah peruntukan masa seperti mana yang saya sebut tadi. Ringkasnya adalah masa itu ini dari segi KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak atasan perlulah menyediakan masa yang orang kata yang selaras, masa yang bersesuaian untuk anak-anak mempelajari, untuk pelajar-pelajar mempelajari berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kerana kadang-kadang peruntukan masa khas untuk ilmu tajwid ini tidak disediakan. Ia lebih bergantung kepada budi bicara guru pendidikan, yang kadang-kadang guru perlu membuat kelas tambahan untuk mengajar Al-Quranul Karim, kerana di sekolah tidak sempat untuk menyampaikan ilmu berkaitan dengan tajwid tersebut. Seperti mana yang saya sebut tadi, cara mengatasinya berkaitan dengan masa ini adalah memperkemaskan kelas JKAF. Kelas JKAF pada waktu petang, kita menerapkan ilmu-ilmu usul-usul yang sepatutnya. Kalau sejam itu berkaitan dengan usuluddin dan sebagainya, maka kita serapkan juga ilmu tajwid yang lebih, supaya anak-anak dan pelajar dapat menguasai ilmu tajwid, dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan yang kedua, mengadakan kelas tambahan semasa cuti mingguan. Sedia maklum, kelas petang tidak mencukupi, maka guru-guru perlulah membuat inisiatif untuk membuka kelas pada cuti mingguan seperti Sabtu dan Ahad, ataupun sehari pun sudah cukup memadai untuk mengadakan kelas. Kadang-kadang itulah, guru itu perlu menghadirkan keikhlasan dalam diri mereka, kerana kita lihat guru-guru pada hari ini banyak ada guru di antara pada hari ini yang hanya bekerja untuk mencukupkan jam, hanya bekerja untuk mencukupkan masa, hanya bekerja untuk menunggu pada tarikh 25 hari bulan, iaitu menerima gaji. Kita sedia maklum pada 25 hari bulan tersebut, bagi setiap bulan akan kaki tangan kerajaan akan mendapat gaji. Maka tidak boleh jadi sebegitu. Maka apabila kita mengajar, kita memberikan ilmu, kita menyampaikan, hendaklah kita niat ikhlas lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah SWT telah berjanji, apabila kita membantu agama Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, insya-Allah kita mudah di dunia dan juga akhirat. Jadi itu berkaitan dengan pembentangan saya pada hari ini. Jadi berikut merupakan rujukan yang saya rujuk untuk menghasilkan pembentangan yang serba kurang pada hari ini. Jadi saya akhiri pembentangan saya pada hari ini dengan serakat pantun yang berbunyi, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Mohon maaf jika ada tersalah kata, tersalah budi bicara. Assalamualaikum. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.